Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan cakap dengan tajuk yang memang semua orang nak faham lah. What coaches do? Apa yang coach buat? Apakah tugas mereka? Apakah tugas seorang coach? Ya. Ini merupakan sembang-sembang merizki pemberitahuan dan beri satu pandangan, dan merupakan siapa saja nak komen saya welcome, dan kalau ada siapa-siapa dapat ikut ini harap terus share. Saya akan cakap lebih kurang insyaAllah hari ini dah terbuat, saya cakap dah 12.40, tadi ada Zoom kelas. Mungkin kita cakap dalam kurang 20-30 minit. Around 20 minit ke 25 minit insyaAllah. Iaitu tajuknya saya tahu what coaches do. Alright, apa yang seorang coach buat nak membezakan seorang coach, seorang konsultan, seorang sama ada konsultan, mentor dan sebagainya. Alright. Salah satu tugas seorang coach ialah dia bukan saja dia melihat sesuatu, bila dia coach seseorang ataupun coach organisation. Okay. Bila dia coach seseorang tu, dia melihat satu keseluruhannya. Dia coach seseorang tu keseluruhannya. Sebab itu ada setengah buat life coaching dan sebagainya. So coaching dalam sini adalah dalam satu sudut yang memberi sikit, kita katakan sesuatu yang dia lakukan, dia coach keseluruhan. Dia mendengar keseluruhan sebelum dia pergi ke lain-lain tajuk. Jadi bila dia nak coach seseorang tu, that means seorang coach tu boleh cakap apa saja, keseluruhan. Pada diri dia seseorang itu. Jadi coach mesti ada pengetahuan, ilmu, skill, terlatih untuk coach seseorang. Sebab bila seseorang datang untuk dapat bantuan daripada perkhidmatan coaching, maka itulah coach kena guna apa saja skill, tool yang dia ketahui. Dan begitu juga kalau satu organisation, kita akan coach organisation tu holistically, keseluruhannya. Ini dengan arti kata the background can be bigger. Dia akan menyambung antara satu suasana dengan satu suasana. Satu mungkin sesuatu menceritakan suasana diri dia, keseluruhan diri dia, keluarga dia dan sebagainya. Tapi bila kita cakap pasal organisation, seseorang tu, kalau especially dia leader dalam organisasi itu, maka dia boleh cerita apa saja berhubung dengan organisationnya. Sebab tu, apa saja interaction antara coach dengan coaching dikira sulit. Is highly confidential. Salah satu etik coaching ialah kita kena pegang rahsia apa yang dicakap oleh klien dengan kita. Jadi kita tak boleh cerita orang ramai buat Mr. A, Mr. B, Mr. C, tak boleh. Dengan cara demikian, coach ni orang yang beramanah juga. Ya. Dia memegang keyakinan orang dan dia juga memberi yakin pada seseorang. Satu lagi tugas yang dibuat oleh seorang coach ialah dia memula satu daripada core values. Satu mula daripada nilai-nilai pegangan seseorang. Alright? Jika seseorang tu berasa apa yang dia cakap tu bernilaikan pada nilai-nilai yang dia pegang. So, bila nilai-nilai situ, so ingat saya dalam developmental coaching. Alright? So, di dalam developmental coaching, kita mendengar seorang tu cakap core values tu hanyalah salah satu daripada 4 benda lagi yang selalu yang diperkatakan oleh seorang klien atau seorang coach atau seorang yang ingin dapat bantuan ataupun siapa saja yang minta kita berbincang sesama ini. Setengah orang memberi pendapat daripada pandangan diri dia sendiri, maka coach tu kena faham apa yang disampaikan oleh seseorang tu dengan seadanya mengikut keperluan, kepercayaan, kebolehan, kadar penyampaian oleh seseorang itu kepada seorang coach. Maka setengah orang dia bercerita daripada sudut pandangan diri dia. Maka coach kena faham bahawa yang disampaikan itu adalah dari sudut isi hati seseorang. Sebab perkataan adalah bayangan daripada norma ini, keluar perkataan, hasil dari situlah perkataan dikeluarkan. Daripada hati, keluar dari pemikiran, bayangan dan dalam sebutan. Bagi setengah orang pula, dia bercakap sesuatu, kadang-kadang dia bercakap kurang terhadap diri dia tetapi bercakap banyak tentang pendapat orang. Pendapat Mr. A, Mr. B, Mr. C dan Mr. D. Jadi nak mendengar ni semua sebab tu kena ada latihan. Right? Jadi kalau kita dilatih, kita tahu dia bercerita bukan daripada pandangan dia, tapi pandangan daripada satu komuniti, satu kebudayaan, satu kepercayaan ataupun satu
pandangan daripada orang-orang lain-lain dan sebagainya. Jadi kita kena faham. Kadang-kadang dia bukan cerita pasal diri dia. Dia cerita pasal diri orang. Jadi kalau kita tak dilatih tuan-tuan dan puan-puan, kita can get confused. Alright? Yang ketiga, seseorang tu baru dia cakap sesuatu tu terletak pada nilai-nilai yang dipegang. Nilai yang dia pegang. Dia kata core values. Bila dia cakap core value, tak sama dengan dia cakap apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Tak sama. Begitu juga, dia tak sama dengan apa yang kita orang lain dengan nilai value yang dia pegang. Jadi, seorang coach dia boleh mendengar perbezaan penyampaian. Okay? Sebab tu dia ada naratif. Dia kata naratif coaching. Penyampaian. Selalunya orang memberi ucapan, ceramah dan sebagainya. Sebab tu kita kena memahami daripada sudut mana gambaran ataupun penyampaian yang disampaikannya kepada kita. Adakah dia cakap pendapat saya sendiri, pendapat dia can be right or wrong, doesn't matter. Yang kedua, dia menerima pendapat orang lain, dia menidakkan pendapat dia apa ada. Oh, dia kata dia buat ni kerana majoriti setuju dan sebagainya. Itu pandangan kedua. Ada pandangan ketiga, dia cakap semua berteras pada nilai kepercayaan yang dia pegang. Ya. Begitu lama. Ini yang base solid. Yang ni, bila seorang coach nak coach orang macam ni, coach tu sendiri mestilah ada development quality. Dia berkebolehan memahami sesuatu yang disampaikan oleh seorang klien. Dan ketiga yang paling tinggi, seorang tu cerita, dia boleh menerima ketiga-tiga benda tadi. Dia faham kalau itu cakap daripada sudut hati sendiri, yang kedua daripada sudut pandangan orang lain, yang tiga daripada sudut nilai-nilai yang dipegang. Jadi dia boleh mendengar perbezaan penyampaian seseorang tu. Itu tugas seorang coach, tuan-tuan. Sampai to the crux of every word being mentioned or said by the client and not being said by the client, dia boleh memahaminya. Yang keempat, yang lebih tinggi sekali, meliputi semua yang saya sebut tadi, iaitu dia melihat sesuatu sebagai in the flow. Sesuatu di dalam, orang kata dalam kemajuan perjalanan menuju ke satu matlamat. Dalam matlamat ini, maka dia sendiri menilai, dia sendiri ada nilai, tapi nilai dia tu melihat jika sesuatunya, nilai yang dipegang tu boleh diubah sesuai, yang mungkin nilai-nilai yang dipegang dulu mungkin tak bersamaan dengan sekarang. Sebab tu orang macam tu dia boleh mendengar orang komplain, orang marah tanpa ada berlaku gundah gulana pada diri dia. Itu pandangan yang sampai penentuan itu peringkat tu yang paling tinggi. Jadi banyakkan coach tak pergi ke peringkat tu, right? Peringkat yang keempat, kelima ni memang hanya sikit saja memerlukan coaching, sebab mereka tak memerlukan coaching lagi dah. Sebab tu limit seorang coach tu mesti ada. Jadi bukan seorang coach tu dia coach semua orang, tak. Dia ada limit-limit dia. Jadi itu daripada nilai-nilai. Salah satu tugas seorang coach ialah dia boleh orang kata menghubungi percakapan seorang-seorang tu daripada short term strategy dengan long term strategy yang dikemukakan, yang disampaikan dan dinarrate, yang diceritakan seorang-seorang. Itu kebolehan, kemampuan seorang coach yang terlatih. Jadi menurut kata, dia boleh mendengar apa saja yang disampaikan seorang-seorang. Dia boleh faham, oh yang ini sudut yang dia cerita daripada short term strategy. Dan yang ini daripada long term strategy. Dan dia boleh connectkan short term tu dengan long term. Sebab matlamat asal intention dia jauh long term. Tapi current action ataupun focus of attention sekarang ni ialah on the short term. Jadi dia hubung kaitkan dengan cara tak langsung, dia membantu seorang yang ada isu, buat konsultasi dan sebagainya, dan membuka minda. Alright? Dan yang keempat, iaitu dia membuat sesuatu, kadang-kadang kita nak cuba membalancekan. Nak orang kata seimbang. Salah satunya sebab tu kita orang dia nak life balance. Dengan kerja dia, dengan family dia, dengan semua apa yang dia rasa dia memahami. So first he try to listen how to balance up. Balance up tu bukan kita dia balance, itu terus interaksi. Because semasa coach dengan klien cakap, dia equally co-construct the reality. Mereka bersama-sama menjayakan sesuatu realiti yang kedua-dua pihak sedang mencari ataupun sedang untuk memahami. Itu dia. Dan yang keempat dan kelima, iaitu yang mana dia akan melihat sesuatu yang boleh dijayakan di masa depan, workable future. So coach ni dia melihat sesuatu yang boleh diselesaikan pada masa depan. So selalunya coaching cakap sekarang dan masa depan, dia tak cakap benda yang telah berlalu. Because you cannot change what already happened, right? What you can do that, you insyaAllah
you can design, you can usaha untuk masa depan. Itu yang keempat, menunjuk kata coach kelima dia sebut tadi di dalam kemampuan seorang coach yang terlatih. Dan yang last sekali, coach selalu dalam keadaan available. Coach dia kena keadaan available, dia menunjuk kata dia selalu bersedia. Dia macam coachable. Alright. Sebab saya cakap ini mungkin saya cakap 20 minit begitu. Okey, saya buat rumusan ni, saya cakap tajuk dia hari ni, what coaches do. Okey, pertama sekali salah satu tugas coach ialah dia coach seseorang atau organisasi keseluruhannya. Kalau saya coach seseorang tu, dia menyentuh diri dia, keseluruhan diri dia. Sebab tu dia ada life coaching. Jadi itu pun kena dilatih. Yang kedua, kalau coach seorang leader, kita coach dia keseluruhan organisasi dia. Termasuk diri dia, termasuk organisasi dia. Jadi kalau yang tak pernah buat coaching leadership ni, it's quite difficult. No. Because those leaders, they are not talking the way we talk normal. Dia cakap, let's say macam CEO, financial controller. They're talking both, you know. That means coach maksud saya, overall organisation dan dengan tugas-tugas dia orang. So, kita ni kena ada satu ilmu nak mendengar apa yang disampaikan dengan seadanya. First, listen to understand from seseorang punya perspektif. Jadi kalau ilmu ni diguna pakai oleh seorang konsultan, dia boleh membantu. Itu tugas yang kedua sebagai coach. Yang pertama. Yang kedua, dia bercakap sesuatu mengikut nilai-nilai. Okay. Ada setengah orang cakap mengikut nilai. Jadi yang cakap mengikut nilai ni adalah orang-orang yang cakap tadi. Pemimpin, orang yang berkualiti, berkemampuan dan sebagainya. Jadi these are the leaders. Dan mereka ni pula ada 5 peringkat. Right? Ada setengah dia cerita diri dia. Dia boleh cerita. Kita boleh dengar, dia cerita diri dia. Setengah orang pula dia tak mencerita diri dia, tapi dia cerita pendapat orang lain. Right? So dia kurangkan apa pendapat dia. Dia diterima apa orang cakap. Saat tadi dia tak terima langsung apa orang cakap. Ada setengah tu. Jadi pertama diri dia. Yang kedua dia tak pegang apa yang dia cakap. Dia terima apa saja pendapat orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia cakap atas nilai-nilai yang dia pegang. Nilai-nilai ni adalah orang-orang yang sifat ada kepimpinan yang saya sebut tadi. Alright? Jadi baru yang keempat ke atas itu in the flow, bahawa dia melihat sesuatu, jika seorang yang cakap dia tu memberi nilai-nilai yang baru pada dia, dia buka minda. Dia fikir, ya betul. Dia tak kata no like that. Dan orang macam ni, kalau kita tak ada skill, kita tak boleh coach. Ini high level personality. Orang yang ada kepimpinan, orang yang ada kesabaran, orang yang boleh membeza diri dia dengan diri orang lain, diri dia dengan organisasi, diri dia dengan isu pekerja dan sebagainya, maka benda tu semua tak dicambal up. Jadi tugas dia keempat, iaitu dia membalance, dia menghubungkan. Orang tu cakap short term strategi dengan long term strategi. Dan tiap-tiap strategi itu boleh diasingkan, dia boleh cantumkan kedua-dua strategi itu sebab keseluruhannya. Dan yang kelima ialah selalu orang datang is dia talking about work balance. Alright, work balance. So New York kata, bila kita kata work balance, it can be anything. Dengan family, keluarga, masa dengan family, masa kerja. Dan biasa juga saya coach dulu, pengalaman saya dulu 10 tahun, 15 tahun lalu, yang mana orang too much occupied with the work, less time with the family, at last and end up, dia balance up the work. Dia balik 4:30, 5:30, kalau dulu pun 4 pagi, 3 pagi, kerja tak habis. Itu mengikut, itu 10 tahun, 15 tahun lalu. Sebab kita coach dia dulu 10 tahun, dia dah berjaya. Dulu dah 10 tahun dia dah berjaya, sekarang ni lagi hebat lah. Kita pernah jumpa orang begitu. Dan lagi satu, dia cakap, selain kita nak balance kan, benda yang cakap kita tu workable future. Selalunya dia buat sesuatu untuk beri orang boleh menyelesaikan masa depan dia dan sekarang. Ingat tuan-tuan dan puan, saya cakap ni pun saya tak pandai, saya share saja. I know in front of me, saya tak tengok dalam YouTube, tak tengok dalam Facebook, saya tak tahu siapa yang masuk. Saya sekarang ni tengok di Zoom. Jadi yang siapa dapat masuk, please share kepada orang lain supaya mereka boleh ikuti. Sebab waktu ni saya hanya cakap lebih kurang 25 minit saja. Jadi bila kita workable future, sebab tu coach tu sendiri mesti terlatih. Kalau too much looking at the problem, we are not working on the workable future. Kita cakap yesterday sikit saja, tapi we try to solve what yet to come. Alright. Setiap seorang tu dia ada scenario, dia ada scenario thinking capability. Berkebolehan memikir scenario. Scenario thinking ni bukan kata you kena smart dan sebagainya. Tak ada. Bagi contoh misalnya, kalau kita nak pergi interview kerja, kita agak, berapa nak interview kita? Kita ada agak macam mana nak tanya kita. Dia duduk di mana? Berapa orang dalam panel? Sama juga kalau kita buat scenario thinking dalam jalankan tugas.
Salah satu khusus pun saya buat how to apply scenario thinking, insight thinking, insight thinking dan macam-macam. Dan selalunya course tu dia available. All this dia meliputi in my course yang saya nak buat pada hari Sabtu ni, ya. Khusus listening and questioning. Meliputi apa yang saya kata semua for one day session, right? Jadi saya dah maklum kita akan buka register sampai on the 6th only because ini out of my control. Register ada orang yang incah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan berminat sila register accordingly. Dan saya ucapkan syabaslah siapa yang dapat masuk mengikuti perbincangan ini sebab saya tak dapat melihat sesuatu pun keseluruhannya. Sebab tu kalau kita tengok kalau seorang pemimpin, sebab salah satu pertama sekali apa yang coach dia do, coach dia coach the whole person and the whole organisation. Maksudnya kalau orang tu dia jumpa coach dia melibatkan keseluruhan hidup dia, tuan-tuan dan puan-puan. That's why we have to be trained. Jangan ikut pandangan kita rasa kita pandai, kita boleh, kita cuba nak merobek pandangan dia. Tak semestinya macam tu. Sedangkan kita jumpa, kadang-kadang orang yang berkebolehan banyak-banyak jumpa kita pun dia secara rela dan bersyukur penyumpa dengan kita dan insyaAllah kita semua bekerja. Because when the coach and the client is talking, they are co-creating the reality. Right? Dan saya tak tahulah, saya dah coach mungkin bolehlah tahan jugalah. Tapi saya dah lalui dengar banyak hardship yang saya lalui. Kadang-kadang kita kena faham. Kadang-kadang orang lepas itu dia memang pandai. Tapi there are certain things that we can share and work out. Sebab tu seorang, terutama kalau seorang jadi pemimpin macam organisation. So bila kita coach orang tu, dia pemimpin, dia responsible to the whole organisation, tak kira besar ke kecil. Bila kata the whole organisation, dia melibatkan all the management technique yang you cakap. Dia melibatkan all the management division that you care about. Whatever you to talk. But remember, at this moment of time, banyak new management cakap. They're talking about blockchain. They're talking about IP. They're talking about AI. Artificial intelligence, they're talking about virtual reality, and so they're talking about augmented reality. Benda-benda ni coach kena up to date the knowledge, dan coach mesti pergi belajar lagi. Tak boleh kalau kita belajar 5 tahun yang lalu, 10 tahun pun tak boleh, kena update lagi. Bayangkanlah kalau kita belajar baru 3 tahun, 2 tahun, Allahuakbar bisawab. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia lebih pandai sebab pembelajaran dah bertambah. Teknik perubahan pelajaran dah tambah. Sepertinya saya sebut dulu, tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab too much automation. Right? As a result, too much automation, what happens is that this big organization, they provide a technology or platform like YouTube, Facebook, WhatsApp. If we have the knowledge, we can use of this as a tool for us to make a business. So benda-benda ni melihat sesuatu daripada sudut yang mana kadang-kadang kita sendiri kena bertafakkur sekejap, berfikir, what should we do? What else? So tambah pula seorang leader. Seorang leader dia boleh mendengar sebab tu setengah pemimpin sebut a good leader is a good listener. A good listener is a leader. Bila a leader tu not necessarily kita pangkat saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube saya dah cakap leaders for non-leaders. Saya cakap lebih kurang 45 minit. Ada video dalam YouTube saya, tuan-tuan boleh record. Pemimpin kepada bukan pemimpin. Ya, lebih daripada 300 melihat that talk. That talk is very popular. Saya cerita, even tukang kebun tu ada sifat kepimpinan. Ya, tukang masak pun ada sifat kepimpinan. Tapi masukkan kepimpinan, dia boleh take the lead. Orang macam ni, kita cakap sikit, dia boleh perform better. Setengah kita cakap, berpui mula-mula, pun dekat diri ke. Maka sebab itulah, sebab orang datang untuk di-coach. Saya sendiri perlu di-coach. Saya ni taklah pandai macam tuan-tuan semua, hebat semua. Saya hanya sekadar bincang, buka minda. So I welcome you to share whatever you want. So I don't think I can see a lot today. So I hope you share because I will continue about 45 talk petang ni 5.20. Hari ni saya terpaksa lambat. Pagi tadi saya ada Zoom dengan satu GLC yang mana very interesting. Every day this session yang saya ada. Jadi saya is always on the learning mode. Alright. So macam saya dah sebut dulu beberapa kali semalam dan berikutnya saya sebut. Cara pembelajaran pun dah berubah. Pergi sekolah sebagai asas yang lepas tu semua on your own. So that means to say learning is part of our life. Learn, unlearn and relearn. Ingat kalau pun kita dah tua, kita dah berumur. Kalau kita duduk saja tuan-tuan dan puan-puan, kita punya brain muscle tak ditambah. Dia akan luput, dah hilang maka kita akan lupa. Sebab itu kita kena stay on working. Baca Quran, baca hadis, baca buku. Alright.
Kalau tuan-tuan boleh baca, saya boleh baca insyaAllah 4 buku, 3 buku yang ni boleh baca. Bukanlah teknikal buku. But keep on thinking. Kalau kita stop thinking, kita ni shrink. Dia punya sel tak tambah. Even kaki pun kalau kita tak exercise, dia boleh kecut kalau saya tak silap. Walau-walau dalam COVID ni pun, I have to do something. Maybe not in terms of income. I'm not successful income, in terms financially and whatnot. I'm just a normal person helping people to be happy. Mean happy, they do what they can do with the best what they have. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang datang. Sebelum saya cakap ni nak tamatkan, saya ada sebut pasal unskill. Dulu kita cakap skills of economy, economies of skill. Now dia panggil unskill. Kalau dia kata you must be a bigger skill, now the bigger skill dia unskill jadi small skill. Bila dia small skill maka berlakulah sesuatu yang kita kata luar dugaan, kerana banyak orang tuan-tuan peluang untuk buat bisnes memang banyak, memang wujud. Saya datang ni banyak usahawan sekarang, ya. Apa yang dimaksudkan? Now they are learning. I'm not teaching them. They are sharing with me. Now they know. They have the capability. They have the tool. They have everything. Tak semestinya kalau seorang kita trainer, kita buat training, ya salah. Ada lagi kita boleh buat. Tak semestinya kita seorang coach saja. Banyak lagi kita boleh buat. Sebab we are living in a world of what we call it multiple perspective. So what happened to us now? We try to define the new realities with multiple perspective. And that is transformational. I repeat again, we are living in a world of trying to define the meaning of our life. Why? Because they are coming from different perspective. What does it mean? So we must know, we are always on the transformational mode. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang mana sudi datang. Mungkin besok saya akan cakap ataupun petang ni daripada sudut siapakah coach pula? Petang ni, who are coaches? Tadi saya cerita kepada tuan-tuan, apa yang coaches buat? Now, I want to talk about who coaches are. Coach ni siapa dia? Apa dia? Jadi, kalau kita tidak dapat membezakan coach, consultant, mentor, terapi, hipnoterapi, dan sebagainya, then kita tak boleh appreciate. Kita kena tahu setiap satu disiplin. Semuanya ada kebaikan. Semuanya tak berasingan. Dia interconnected. Sebab tu kita kata, we are equally important, complement and supplement to each other. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang datang ini. Saya tak dapat tengok di Facebook. Saya ucapkan syabas, thank you. Apa yang datang, saya tak tahu banyak anda berapa orang yang masuk. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.